Alhamdulillah rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh fa inna asraqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وسلم وبعد. اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ومن نهج على نهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita yang wajib kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perbanyakkanlah selawat pada hari ini, perbanyakkan zikir pada hari ini, pada hari Jumaat. Semoga kita mendapat keberkatan dan sentiasa dipayungi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, hari ini semalam kita jumpa, hari ini kita jumpa. Harap tak jemu untuk kita terus belajar, harap kita lebih kekuatan untuk kita tidak, orang kata apa, tidak bosan, sebab kadang-kadang dia mari ujian bosan, dia mari ujian lelahnya belajar itu kan. Moga Allah bagi kita kekuatan, Allah bagi kita kelapangan, Allah bagi kita rasa okey dengan ilmu ini, walaupun yang mengajarnya mungkin kurang okey, tetapi yang pentingnya ilmu yang kita nak dapat, ilmu yang kita nak guna untuk kita beramal ibadat sebagaimana yang fardukan, yang disuruh, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran dan juga melalui lidah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam daripada hadis-hadis yang sahih, insya-Allah. Hari ini kita masuk kepada bab ta'awudz ba'da du'a'il istiftah. Hari ini kita masuk kepada bab bantu saya muka surat apa last kali semalam kita muka surat apa. Hari ini yang pentingnya kita masuk kepada bab membaca at-ta'awudz. At-ta'awudz itu adalah minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bab membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Selepas doa istiftah, ataupun kita panggil, sebenarnya kita jumpa istilah yang lain semalam, kita panggil doa ut-tawajjuh. Ya, jadi kalau doa istiftah, doa iftitah, dia dalam ni dia guna istiftah. Kalau kita biasa guna doa iftitah. Ada yang semalam kita jumpa doa ut-tawajjuh, mungkin mengambil lafaz inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu. Jadi ketiga-tiga lafaz perkataan ini menggambarkan perkara yang samalah, bacaan yang sama, tempat dan mauqi' ataupun maudhi' yang sama di dalam solat. Imam Nawawi dia kata bi'alam anna ta'awudz ba'da du'a'il istiftah sunnatun bil ittifaq. Ketahuilah wahai pembaca, wahai orang yang menuntut ilmu, wahai umat Islam, sesungguhnya at-ta'awudz, sesungguhnya membaca a'udzubillah itu selepas doa istiftah sunnatun bil ittifaq, hukumnya sunat secara ittifaq, secara sepakat oleh para ulama. Wa huwa muqaddimatun lil qiraah, sebab dan dia itu isti'adzah itu ataupun at-ta'awudz itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu adalah muqaddimah untuk kita membaca Al-Quran, pendahuluan untuk kita baca Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran Allah sebut kata apa? Allah kata fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan daripada Allah, dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan yang direjam. Ma'nahu 'inda jamaahiril ulama idza aradta al-qira'ata fasta'idz. Dia ada caption dekat sini selepas ayat itu, sebabnya kalau siapa yang belajar bahasa Arab, Allah kata fa idza qara'ta. Qara'ta ni dia fa'il, dia past tense. Past tense maksudnya kalau kita terjemah secara literal, kita akan terjemah dengan maka apabila kamu telah membaca Al-Quran. Jadi itu terjemahan kalau ikut literal translation daripada perkataan ini, tetapi di sana ada nak bagi tahu dekat sini, maksudnya kalau kita terlupa baca a'udzubillah, kita boleh baca a'udzubillah walaupun kita dah lepas baca Al-Quran. Kadang-kadang bila kita baca Quran kita terlupa nak baca a'udzubillah minasyaitonirrajim. Kita boleh berhenti dan kita mula a'udzubillah minasyaitonirrajim, tidak ada masalah, sebab
disunatkan untuk kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dan ulama menafsirkan perkataan ini supaya tidak menimbulkan polemik ataupun tidak menimbulkan keresahan kepada yang memahami ayat Al-Quran. Ma'nahu 'inda jamaahiril ulama, makna qara'ta itu makna ayat ini di sisi majoriti pendapat para ulama adalah maknanya idza aradtal qira'ata, apabila kamu hendak memulakan bacaan. Itu makna dia. Fasta'iz, maka hendaklah kamu meminta perlindungan daripada Allah SWT. Maksudnya konteks isti'adah ataupun at-ta'awudh itu adalah a'udzubillah, bacaan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku minta berlindung daripadamu ya Allah daripada syaitan yang direjam. Wa'lam anna al-lafzal mukhtara fi at-ta'awudh, ketahui dan ketahuilah sesungguhnya lafaz yang terpilih, yang dipilih dalam bab ta'awudh ini adalah apa dia? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. So, itulah lafaz ta'awudh, itulah lafaz isti'adah yang terpilih oleh kalangan para ulama secara majoriti. Wa ja'a a'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim, dan datang juga lafaz lain, a'udzu billah, aku minta berlindung dengan Allah SWT yang maha mendengar, yang maha mengetahui daripada syaitan yang dirjam. A'udzubillahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Wala ba'sa bihi, Manawi kata tidak ada masalah juga. Tetapi walakinnal masyhur al-mukhtar huwal awwal, tetapi yang masyhurnya, yang terpilihnya yang pertama. Jadi jangan pelik kalau ada yang memilih untuk membaca a'udzubillahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim sebagai lafaz at-ta'awudh yang dia baca dalam solat. Maka itu secara kebiasaannya lah. Tetapi yang mendapat perhatian atau pemilihan para ulama adalah yang pertama. Okey, yang pertama. Wa rawaina fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Wa rawaina fi sunan Abi Dawud. Okey, kejap. Babul qira'ah ba'da ta'awudh okey. Wa rawaina fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibn Majah wal Baihaqi, dan kami meriwayatkan daripada di dalam kitab Sunan Abi Dawud dan kitab Sunan At-Tirmidzi dan juga kitab Sunan An-Nasa'i, Ibn Majah dan Imam Al-Baihaqi dan lain-lain imam yang meriwayatkan hadis, yang mengeluarkan hadis, yang menghimpun hadis di dalam kitab-kitab mereka, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qabla al-qira'ah fi shalah, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkata, membaca, sebelum membaca ayat Al-Quran, sebelum memulakan bacaan di dalam solat, maknanya selepas istiftah ataupun iftitah ataupun tawajuh, dan juga selepas a'udzubillahi sebelum membaca Al-Fatihah. Nabi baca apa? Nabi baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi. Bacaan ini biasa juga kita dengar pengamal-pengamal perubatan alternatif membaca ayat ini sebagai salah satu bacaan ataupun kaedah rawatan dia. Maka apa maknanya? A'udzubillah, aku minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan yang direjam, daripada dia panggil apa, daripada hamzihi, daripada, kalau ikut yang pertama wa min nafthihi. Nafthihi ini tiupan, tiupan, bisikan, hasutan. Wa nafthihi, nafth ni dia ulama terangkan, dia kata syair ataupun lagu-lagu, irama-irama yang sentiasa melekakan, yang tercela, yang melekakan manusia sehingga manusia lalai dan membuat perkara yang tidak betul. Wal hamz ini maknanya lebih kurang al-mu'tah ataupun al-junun ataupun kegilaan, benda yang membuatkan orang itu hilang akal, tak sedar apa dia kata, meracau, macam tu. Jadi ini yang Nabi baca, pada bacaan ini yang Nabi baca sebelum Nabi memulakan bacaan di dalam solat, maksudnya sebelum Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi. Okey. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi juga baca a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi. Maksudnya dari segi susunan. Ini beza dia dari segi susunan. Saya lebih kena berhati-hati sebab ramai jemaah kita ni alhamdulillah dia detail, dia observant, alhamdulillah. Bagus sebab dia membantu saya supaya saya elakkan daripada kesilapan-kesilapan ataupun perkara-perkara yang saya tak sempat nak tengok. Okay? Jadi dua riwayat ini berbezanya dari segi susunan selepas kalimah ar-rajim. Okay? Yang pertama dia mula min nafkhihi wa nafthihi wa hamzihi, tapi yang kedua dia ubah dia bacaan dia min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Dia terbalik. Hamzihi dulu, lepas tu nafkhihi, lepas tu wa nafthihi. Jadi itulah dua riwayat yang datang. Wa jaa fi tafsiri fil hadis anna hamzahu al-mu'tah. Telah datang pada tafsir ataupun huraian yang menceritakan tentang penjelasan terhadap hadis ini, menyatakan bahawa hamzahu itu maksudnya min hamzihi tadi tu, makna dia al-mu'tah. Apa makna mu'tah? Mu'tah itu dia kata al-junun, gila ataupun hilang akal, tak ingat, meracau. Bila meracau ni dia tak sedar apa yang dia kata, seolah-olah macam orang gila. Hasil daripada mungkin tekanan-tekanan ataupun gangguan-gangguan syaitan. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita minta pelindung daripada perkara-perkara ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa nafkhahu al-kibr. Nafkh makna dia lebih kurang besar diri, takabur. Syaitan itu memang sifatnya, iblis itu takabur, itu sebab dia jadi ingkar, ego, dan ingkar arahan Allah SWT. Kita juga diminta untuk meminta daripada Allah SWT, dengan Allah, kekuasaan Allah SWT, untuk kita minta pelindung daripada perkara-perkara ini seperti besar diri, takabur dan sebagainya, ego dan bongkak. Wa nafthahu asy-syi'ru wallahu alam. Dan nafthahu adalah syiar. Wallahu alam. Syiar ini adalah lagu lah. Kalau kita kata sekarang ni jarang orang bersyair. Sekarang ni jarang orang bersyair. Kalau orang bersyair sekarang ni orang kata pelik lah tiba-tiba bersyair, sebab tradisi kita tidak ada syair yang dalam konteks yang kita faham sebagai syair, yang macam syair sana dia ada lagu-lagu kan. Dia ada lagu-lagu yang dia membaca baik-baik potongan-potongan bait syair dengan lagu tanpa muzik, ada yang ada muzik sikit. Tetapi sekarang ini syair-syair sebegitu ataupun sajak itu jarang dalam tradisi masyarakat Melayu sekarang. Dulu zaman-zaman Kesultanan dulu kan, zaman-zaman dulu-dulu bercakap pun berlapik, bercakap pun susun atur cakapnya tu ada sajak atau perakhiran yang lebih kurang sama. Tengok kalau kita tengok cerita piramid dan sebagainya kan, mereka sentiasa bercakap dalam bentuk yang macam tu. Siapa yang pernah kerja dekat tok-tok kita, kalau ada orang kita yang pernah kerja dalam istana, kalau sempat hidup dengan dia, cara dia bercakap lembut. Okay? Ada, bukan semualah. Siapa yang biasa bercakap macam tu, maknanya dulu tradisi tu agak ada dalam masyarakat, tetapi sekarang ni perkara tu dah mula berkurang. Yang ada mungkin pantun, itu pun kalau tidak ada majlis penuri kahwin, meminang, terutama dekat Johor dan sebagainya, tak adalah pantun. Ataupun pertandingan pantun. Dulu-dulu biasa benda tu. Dulu-dulu mungkin biasa. Tidaklah amalan seharian yang banyak, tetapi ada, menjadi kebiasaan juga. Tetapi sekarang ini yang banyaknya apa? Yang banyaknya adalah lagu-lagu, yang banyaknya adalah muzik-muzik, yang mana sebenarnya kalau ikut mazhab Syafi'i, dia strict dalam buat muzik ni. Alat-alat muzik itu sendiri, kebanyakan ulama', majoriti ulama' dalam mazhab Syafi'i mengharamkan. Jadi maka kita yang duk dengar muzik ni, sebenarnya tidak lagi ikut mazhab Syafi'i sebenarnya. Mungkin kita mengikut, tak silap saya, dalam mazhab Abu Hanifah kalau tak silap saya. Membenarkan itu pun membenarkan dengan syarat yang ketat. Sebenarnya ada orang ni dia baca separuh je, okey muzik harus. Ada ulama kata harus. Dia bukan harus tanpa ikatan, dia bukan harus tanpa sekatan. Dia sebenarnya conditional approval. Maksudnya dia adalah secara kondisi diharuskan
bila dengan syarat dengan syarat-syarat yang dipenuhi. Di antara syarat-syaratnya adalah contohnya seni kata. Seni kata lagu itu seni kata yang membawa kepada kebaikan, ya, membawa kepada ajak orang jadi baik, membawa kepada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Ya. Lepas tu tidak ada pencampuran, ya, tidak ada kesyirikan di dalam lafaz itu dan sebagainya. Dan muzik itu tidak melalaikan kita daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dengan muzik lawat-lewat semayang, tak baca Quran, tidak berzikir dan sebagainya, maka muzik itu hasilnya secara confirmnya adalah daripada syaitan dan ia berhasil membuatkan kita leka daripada mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita yang dengar muzik ni kalau boleh tinggal sebenarnya. Tapi kalau saya kata macam tu mungkin orang kata susah nak tinggal lah. Buka radio pun dengar muzik, kita tak nak dengar pun muzik datang. Tetapi kalau perkara yang kita tidak boleh kawal, wallahualam itu dimaafkan insya-Allah. Semoga Allah memaafkan kita. Tapi kita sendiri, kita punya kontrol. Kita ada handphone dekat kita, TV dekat kita, laptop pun dekat kita, Astro pun dekat tangan kita. Kalau kita decide untuk tidak dengar lagu-lagu, kita dengar perkara lain, okey, ataupun kita memilih. Kalau nak dengar lagu, katakanlah sebab ada orang yang mungkin benda ni sukar kalau kita nak cakap, kalau kita tu duduk dekat kawasan yang memang tidak ada, contohnya gadget pun kurang, duduk dalam kampung, dengar radio, muzik pun kurang-kurang, maka pembentukan diri kita tu sebenarnya bukan dihiasi ataupun dibentuk bersama-sama dengan muzik, tetapi itu mungkin senang bagi kita untuk meninggalkan muzik. Okey, saya cakap macam ni dia agak mustahil seorang itu akan meninggalkan muzik secara cepat. Mungkin ambil masa, tetapi kalau boleh tinggal ataupun kita cuba untuk buat secara sedikit-sedikit. Mendengar muzik contohnya lagu negaraku, takkan tak boleh. Itu sebab saya kata tadi boleh. Kalau lagu negaraku tu boleh dialunkan tanpa alat muzik, itu lebih bagus. Sekarang kita pun tahu sebenarnya cara orang bercakap, cara orang mengalunkan syair dan sajak itu kadang-kadang ada secara lagu, itu ada secara akapela. Akapela ni menggunakan suara-suara yang datang daripada diri manusia itu sendiri secara tabi'i, secara natural. Maka kita kena betul-betul pilih. Kalau kita nak juga, ada orang yang memang dia membesar dalam kalangan orang-orang seni. Ini kita kena raikan juga. Kita tidak boleh berdakwah dengan cara keras. Kita tak boleh berdakwah tanpa kita memikirkan tentang bagaimana seseorang itu membesar, bagaimana dia dididik. Maka dengan orang yang mungkin dia membesar dengan muzik, tak boleh tinggal. Kalau tak ada muzik dalam diri dia jadi macam tak boleh, dia tak ada mood, dia nak belajar pun susah. Maka belajar itu penting, buat perkara baik itu penting. Kalau okey tak apa, kita kata kena mula pilih muzik mana yang kita nak dengar. Sebab muzik-muzik kalau dekat Eropah, muzik-muzik underground, dekat Malaysia pun ada yang kalau budak-budak muda dia pergi gig dekat gua-gua dan sebagainya underground, melafazkan seni kata yang memang memuja syaitan, mengajak perkara yang tidak baik dan sebagainya, memuji, menggambarkan sifat-sifat perempuan yang seksi dan sebagainya, maka itu adalah diharamkan. Ataupun lagu-lagu yang sentiasa bercakap tentang cinta sahaja tanpa perkara yang lain. Tetapi kalau lagu-lagu contoh menaikkan semangat, kenegaraan, mengajak orang menjadi baik, kan contohnya kan ada teguran-teguran di dalam lagu itu, maka itulah di antara konteks lagu yang diharuskan oleh sebahagian kecil para ulama. Maka ini termasuk di dalam nafri. Jadi perkara ini satu benda yang Nabi minta tolong dalam isti'adah dia. Dalam isti'adah dia. Maka saya minta maaf saya sebut sikit sebab saya rasa macam saya kena sebut. Saya minta maaf. Jadi harap-harap semua faham, kita cubalah untuk mengurangkan, kita dengar lagu. Kalau buka radio confirm dah ada lagu, tapi pastikan betul-betul ada benda yang kita di luar kawal. InsyaAllah kita minta ampun daripada Allah Ta'ala. Apa yang dalam kawalan kita cuba buat yang semampu mungkin, yang sehabis baik kita boleh buat insyaAllah. Okey. Lepas tu dia kata i'lam anna ta'awudh mustahab laysa biwajib. Dia kata, kejap saya tengok kok ada soalan. Ada soalan ke ni kejap?
So, ada soalan ke tak ada soalan? Okey, alhamdulillah tak ada soalan. Okey, kita tengok. I'lam anna ta'awudh mustahabbun laysa biwajib laysa biwajib. Ketahuilah sesungguhnya at-ta'awudh ini sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim ataupun a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim ataupun a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi itu tidak wajib. Tidak wajib. Dia adalah hukumnya sunat. Lau tarakahu, kalaulah seseorang itu meninggalkannya, lam ya'tham wa lam tabtul salatuhu. Kalau dia tinggalkan, dia tidak berdosa dan solatnya tidak batal. Solatnya tidak batal. Lakin yukrah. Tapi dalam apa, kalau tengok dalam footnote tu dia ada bagi penerangan sikit tetapi di dalam di dalam kitab Al-Um oleh Imam Syafi'i dia kata yukrah, dia kata makruh lah kalau tinggal, makruh kalau tinggal. Jadi hukumnya adalah sunat, bukan wajib, tapi kalau tinggal tidak batal dan tidak berdosa, tetapi makruh, tidak, benda yang tidak disukai. Sawa'un tarakahu amdan aw sahwan, sama ada dia tinggalkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu secara sengaja ataupun terlupa, wala yasjudu lis-sahwi, maka dia tidaklah perlu sujud sahwi. Wa huwa mustahabbun fi jami'i salawat, dia adalah disunatkan untuk kita baca dalam seluruh solat, maksudnya dalam semua jenis solat. Al-fara'idhi wan nawafili kulliha, sama ada salat-salat fardu ataupun salat-salat nawafil ataupun sunat, maka disunatkan baca dalam semua solat. Wa yustahabbu fi salatil jinazati 'ala al-asah, dan juga disunatkan untuk dibacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini di dalam solat sunat jenazah. Dalam solat sunat jenazah. Dan ada juga huraian dia kata sunat, tak ada dalam teks itu, tapi ini huraian dalam syarah tu, dalam footnote tu, wa kadza yustahabbu fil qiyam atsani min raka'atil kusuf lil fasl bainal qira'atain. Disunatkan juga baca pada qiyam atsani, pada rakaat kedua dalam solat sunat kusuf ataupun gerhana. Itu pun disunatkan baca juga. Disunatkan baca dalam solat jenazah. Wa yustahabbu lil qari'i kharij as-salati bil ijma'i aidan, dan juga disunatkan untuk pembaca itu membacanya, untuk kita baca di luar solat secara ijma' para ulama. Maknanya membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ini adalah satu bacaan yang disunatkan. Kita sentiasa kena minta perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada syaitan yang direjam, daripada iblis, daripada kejahatan-kejahatan semua ni. Kita kena minta perlindungan selalu. Okey? Wa'lam anna at-ta'awudh mustahabbun fi ar-rak'atil ula bil ittifaq. Ketahuilah bahawa ta'awudh ini adalah sunat pada rakaat pertama secara ittifaq, secara ijma'. Okey? Secara persetujuan oleh para ulama. Fa illam yata'awwadh fil ula ata bihi fi thaniyati, fa illam yaf'al fa fi ma ba'daha. Okey, kalau dia tak sempat nak ta'awudh pada yang pertama, sama ada sengaja ataupun terlupa, maka dia datangkan ta'awudh itu sebelum membaca Fatihah di dalam rakaat yang kedua. Kalau dia tak buat, dia buatlah pada rakaat ketiga ataupun pada rakaat keempat. Okey, mungkin dia terlupa. Tapi kalau ingat, dia mula buat perkara itu, membaca isti'adzah itu, ta'awudh itu pada rakaat selepas itu. Falau ta'awwadha fil ula, okey, ini permasalahan. Kalaulah dia dah baca ta'awudh itu pada rakaat pertama, hal yustahabbu fi thaniyati, adakah disunatkan untuk dia baca pada rakaat kedua? Mafhumnya juga rakaat ketiga, rakaat keempat, boleh tak baca, sunat tak dia baca? Dalam persoalan ini dia ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Yang paling sahih dia kata annahu yustahab, yang paling sahih disunatkan juga baca pada setiap rakaat. Mungkin dia melihat kepada terputusnya bacaan Al-Quran itu dengan rokok, dengan sujud, dengan duduk antara dua sujud dan beberapa rukuk-rukuk qauli dan fi'li di dalam solat itu, maka bila dia bangun kepada rakaat kedua, ketiga, keempat, maka dia disunatkan juga untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Okey. Lakinnahu fil ula akidun. Tetapi yang pertama, maknanya bacaan isti'adzah ini dalam rakaat pertama lebih ditekankan, lebih utama untuk kita buat, lebih utama untuk kita sama-sama ingat diri kita kena baca isti'adzah pada rakaat pertama sebelum kita baca Fatihah. Wa idza ta'awwadha fi as-salati allati yusirru fiha bil qira'ah asarra bit ta'awudz. Kalau dia baca isti'adzah atau berta'awudz ini di dalam solat yang solatnya secara sir, secara perlahan untuk bacaan dalam solat itu, maka dia pun bacalah ta'awudz ini secara sir. Fa in ta'awwadha fil lati yujharu fiha bil qira'ah fa hal yajharu, kalau dia membaca ta'awudz pada solat yang mana solat itu dibuat secara jahar, secara kuat, fahal yajhar, maka adakah dia nak kena kuatkan juga bacaan a'udzubillahi minasyaitanirrajim ini? Maka padanya ada khilaf, padanya ada perselisihan pendapat ulama, ada beberapa pendapat ulama. Min ashabina man qala, dalam kalangan rakan-rakan kami ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i ada yang kata yusirru, maknanya perlahankan. Wa qala al-jumhur, tetapi majoriti ulama li Syafi'i fil mas'alati, maksudnya dalam ulama secara jumhur ulama berkata untuk mazhab Syafi'i dalam masalah ini ada dua pendapat. Ahaduhuma yastawil jahru wal israr wa huwa nasuhu fil Yang pertama adalah sama je, maksudnya dari segi dalam solat jahar ke dalam solat israr ke, dia dua-dua kena sir. Yang kedua, pendapat yang kedua, yusannul jahr, maksudnya disunatkan untuk jahar, untuk kuatkan, wa huwa nasuhu fil imla. Ada pendapat dia dalam kitab Al-Imla, ada yang mengatakan bahawa baca dengan kuat juga, mengikut solat yang kuat tadilah. Kalau untuk solat yang perlahan dah tak ada isu dah. Ni bercakap tentang solat yang bacaan kuat. Wa minhum man qala qawlani ahaduhuma yajhar wa thani yusir. Ada di kalangan mereka juga, di kalangan para ulama ada kata dua, tapi pendapat tu sama je, sama ada disunatkan baca kuat ataupun disunatkan baca perlahan. Dua-dua keadaan itu sahaja. Tetapi permasalahan ini datang untuk solat yang bacaannya kuat. Untuk solat bacaan perlahan tidak ada masalah dah. Okey. Sebelum ni mungkin kita para jemaah nak tanya, memang selalu baca a'udzubillah tak? Ataupun lepas baca wa ana minal muslimin terus bismillahirrahmanirrahim. Baca Ustaz. Ada juga mungkin yang tak baca, maka kita kena baca sebenarnya. Kita kena baca sebab itu adalah perkara yang sunat juga. Kalau saya boleh kongsikan juga, di dalam mazhab Maliki arahan untuk dalam mazhab Maliki kita tak dengar. Itu sebab kadang-kadang kita, tapi sebenarnya kita akan lalu perbahasan tu. Kalau kita sembahyang dekat setengah, kalau siapa pergi Mekah dan sebagainya biasa, Allahu Akbar, dia duduk sekejap je, dia baca iftitah pun pendek, lepas tu dia pun Alhamdulillahirabbil alamin, kan terus kan, tidak ada apa, bacaan ta'awudz itu kita tak dengar. Bacaan ta'awudz itu kita tak dengar, tetapi dia baca secara sir. Okey. Was sahih, dan yang paling sahih dia adalah daripada jumlah al-jahr, wa sahahahu Syekh Abu Hamid al-Isfarayini imam ashabina al-Iraqiyyin wa sahibuhu al-Mahamili wa ghairuhuma. Dan sahihnya, secara sahihnya dari segi apa yang mereka cuba ketengahkan dalam permasalahan ini adalah apa yang disebut, ditashihkan oleh Abu Hamid al-Isfarayini. Dan Isfarayini ni memang ma'ruf dekat Iraq. Dia antara figura besar dalam mazhab Syafi'i di Iraq. Wa sahibuhu al-Mahamili, Mahamili pun rakan seperjuangan mereka juga di dalam mazhab Syafi'i di Iraq, wa ghairuhuma wa huwa alladhi kana yaf'aluhu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan bahawa mereka mendapat riwayat mengatakan bahawa Abu Hurairah melakukan perkara ini, maksudnya secara jahar.
kuat. Wa kana Ibnu Umar anhuma radhiyallahu anhuma yusirru, tetapi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma memperlahankan bacaan a'udzubillahi minasyaitanir rajim itu. Wa huwal asahhu 'inda jumhuri ashabina wa huwal mukhtaru wallahu alam. Dan itulah yang paling sahih di sisi majoriti ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, dan itulah yang terpilih di dalam mazhab Syafi'i. Wallahu alam. Maksudnya apa yang terpilih di dalam mazhab Syafi'i? Jahar ke sir? Sir ya? Sir. Al-Mahamili dengan Al-Asfaraya ini memang dia kata jahar sebab dia mengikut riwayat Abu Hurairah. Tetapi yang sahih, yang lebih sahih dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i dan majoriti ulama dalam mazhab Syafi'i, dan itu yang terpilih dalam mazhab Syafi'i adalah bacaan secara sir, iaitu bacaan secara perlahan. Boleh ya? Okey. Alhamdulillah. Jadi kita ya, boleh. Siapa nak tanya boleh tanya. Kalau kita baca A'udzubillah dia tak baca Bismillah boleh tak? Bismillah ini dia ada perbahasan. Nanti kita akan sampai perbahasan Bismillah tu sebahagian kita baca ke ataupun tidak baca. Sekarang masih lagi dalam bab ta'awuz. Sekarang ni masih lagi dalam bab ta'awuz. Sekarang kita baru nak masuk ke dalam bab Fatihah, dan dekat sini kita akan tengok sama ada di situ ada bacaan Bismillah secara kuat ataupun secara sir, ataupun di sana ada beberapa pendapat ulama tentang Bismillah itu sama ada dia adalah ayat daripada Quran ataupun ayat daripada setiap surah, ataupun dia adalah ayat daripada Fatihah ataupun tidak. Nanti kita akan tengok sikit insya-Allah. Boleh eh? Okey Ustaz. Terima kasih. Okey insya-Allah. Dia kata i'lam babul qiraati ba'da ta'awudz. Sekarang kita masuk kepada bacaan selepas at-ta'awudz. Selepas kita baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim tu, kita nak baca Fatihah lah. Kita dah tahu dah kita akan baca Fatihah sebab kita sembahyang lama dah kan. Tetapi kita nak tengok apa yang kita baca. I'lam anna al-qira'ah wajibatun fi salati bil ijma' ma'an nusus al-mutaghahirah. Ketahuilah sesungguhnya membaca bacaan. Bacaan itu adalah bacaan Al-Quran lah. Yang dimaksudkan adalah Fatihah. Bacaan Al-Fatihah itu adalah wajibatun, adalah wajib di dalam solat secara ijma'. Yang datang daripada nusus-nusus ataupun teks-teks syarak secara jelas mengatakan bahawa ia adalah wajib untuk kita baca Al-Fatihah. Okey. Walaupun jangan pelik, walaupun di sana ada pendapat-pendapat yang minoriti mengatakan sah solat walaupun tak baca Fatihah. Janji baca je ayat Quran. Ada juga, jangan terkejut, tetapi itu pendapat-pendapat yang kurang terpakai di dalam kebanyakan atau majoriti pendapat para ulama, tetapi kita menghormati pendapat-pendapat mereka. Wa madhhabuna wa madhhabul jumhur, madhhab kami iaitu mazhab Syafi'i dan juga madhhab jumhur, majoriti ulama, anna qira'atul Fatihati wajibatun. Sesungguhnya bacaan Fatihah itu adalah wajib. La yujzi'u ghairuha liman qadara 'alaiha. Tidak boleh, tidak diterima bacaan selain daripada Fatihah bagi sesiapa yang mampu untuk membaca Fatihah di dalam solat. Okey, faham eh? Lil hadits sahih, bergantung, berpandukan kepada hadis sahih, bergantung kepada hadis sahih. Apa dia? Hadisnya adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil Kitab. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah salat, tidak diterima salat, tidak diganjarkan salat itu, maknanya tidak sah salat itu bagi sesiapa yang solat tetapi tidak dibaca pada solat itu dengan Fatihatil Kitab, iaitu surah Al-Fatihah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah, Abu Hatim, Ibn Hibban, dan ia adalah dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad, Ibn Khuzaimah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Okey, jadi ini hadis yang datang dalam bab ini yang menceritakan tentang, dia kata
membaca Al-Fatihah. Maksudnya tidak diterima solat itu kalau dalam solat itu tidak dibaca dengan Fatihah. Okey. Bil isnad sahih, dalam kedua-dua sahih mereka, sahih Abu Hatim, Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah. Dalam sahih Ibnu Khuzaimah dan sahih Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Wa hakama bi sihhatihi, dan mereka berdua ini menghukum hadis ini dengan hukum hadis sahih. Wa fi sahihain, di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim juga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? La salata illa bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat kecuali dengan adanya di dalam solat itu Fatihatil Kitab, iaitu surah Al-Fatihah. Bila makna kata tidak ada solat, maknanya secara fiqh adalah solat itu tidak sah. Solat itu tidak sah. Lepas tu Imam Nawawi kata apa? Kita sampai dah. Wa tajibu qira'atu bismillahirrahmanirrahim wa hiya ayatun kamilatun min awwalil Fatihah. Tengok wa tajibu qira'ah. Maknanya ulama Imam Nawawi ini, dia punya fiqh dia mewajibkan, sama dalam mazhab Syafi'i dan beberapa mazhab jumhur yang lain, mewajibkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia kata ia adalah satu ayat yang sempurna di awal surah Fatihah. Dia adalah satu ayat yang sempurna di awal surah Fatihah. Wa tajibu qira'atu jami'i al-Fatihah bitashdidatiha, dan wajib untuk membaca seluruh ayat-ayat di dalam surah Al-Fatihah itu, atau sab'ul mathani, ada 7 ayat yang diulang-ulang itu, yang dijadikan teman di dalam setiap rakaat itu, dengan tasydid-tasydidnya semuanya. Apa tasydid yang kita kata sabdu tu lah. Tasydid lah. Ada tasydid. Tasydid ini asalnya adalah 2 huruf yang sama, yang pertama mati, yang kedua hidup. Tetapi dihazafkan huruf yang pertama, dipadamkan huruf yang pertama, ditinggalkan baki huruf dan digantikan dengan tasydid. Digantikan dengan tasydid. Maka dia kata wahia arba'a asyarata tasdidah. Dia ada 14 tasdid. Dalam Al-Fatihah ni dia ada berapa tasdid? Dia ada 14 tasdid. Sebenarnya tidak adalah di dalam hadis perkara ini, tetapi nak ceritanya ulama meletakkan wajib itu sebab nak memelihara makhraj dan bacaan Fatihah yang betul sebagaimana yang datang daripada Nabi. Dan perkara yang membawa kepada wajib, kepada sahnya solat, dia adalah wajib hukum dia. Ma adda ilal wajib fahuwa wajib. Apa-apa saja yang membawa kepada wajib, maka ia adalah wajib. Maknanya membaca Fatihah dengan betul, dengan tasydid itu, adanya tasydid itu membuatkan Fatihah itu dibaca dengan betul, maka meraihkan tasydid itu adalah wajib. Itu sebab dalam ni Imam Nawawi kata wa tajibu qira'ata jami'il Fatihah, wajib untuk baca semua Fatihah ini dengan tasydid-tasydidnya. Dia ada 14 tasydid, 3 pada basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak dekat lam 1, 2 dekat ra, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi 3 dekat basmalah dan selebihnya adalah pada ayat-ayat yang lain. Lepas tu Imam Nawawi dia kata fa in akhalla bi tashdidatin wahidatin batalat qira'atuhu. Kalau seorang itu telah meninggalkan ataupun mencacatkan bacaannya dengan tidak meraihkan tasydid ini walaupun satu tasydid, batalat qira'atuhu, maka batallah bacaan dia. Bila batal bacaan, makanya batal tak solat, batal solat tidak sah. Okey. Okey, tak apa Rosnawati. Kejap, saya nak tengok dulu sebelum saya pergi jauh, takut tertinggal. Okey, Puan Rasidah Ustaz, jika kita was-was dah baca Al-Fatihah ke belum? Kita baca lagi, boleh? Was-was dia macam ni. Kalau kita rasa kuat untuk was-was, kita rasa kita dah baca, dah pegang atas baca saja. Kita rasa dah baca dah, baca dah.
Tetapi kalau kita was-was, maksudnya saya mengajar ni untuk kita kuatkan diri kita supaya jangan layan was-was tu. Maksudnya daripada yang nak jadi was-was, kita kuatkan supaya dia jadi yakin kita dah baca dan tinggalkan was-was. Tetapi kalau adanya was-was lagi, maksudnya kuat was-was tu, datang kuat. Jadi maka kita kena baca lah sebab hukum asal tadi kita masuk semayang, kita tak baca Fatihah. Kita yakin kita tak baca Fatihah, maka kita bacalah Fatihah. Tapi kalau kita tadi dah masuk tadi, kita dah yakin dah ada Fatihah, tiba-tiba datang was-was pula, aku baca ke tak? Maka kena kekal di atas yakin yang kita dah baca Fatihah. Kalau memang kita dah baca tadi, kemudian kita baca lagi sebab perasaan was-was, adakah solat kita masih diterima? Boleh, tidak ada masalah. Pengulangan bacaan secara sengaja, maksudnya baca Fatihah banyak kali secara sengaja, dia menyalahi sunnah. Dia menyalahi sunnah, dia tidaklah membatalkan solat, dia menyalahi sunnah. Buat perkara yang menyalahi sunnah ni tidak baguslah di dalam solat. Tetapi kalau kita buat pengulangan itu hanya disebabkan kita lupa, maka itu tidaklah ada masalah juga. Ini tidak ada masalah juga. InsyaAllah solat itu sah. Cumanya kita kena selalu meyakinkan diri kita di dalam solat. Itu sebab kalau dalam bab kentut, kadang-kadang kita tengah solat, kita was-was, Nabi ajar dia kata apa? Hatta tajida rihan atau tasma' sautan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nak jaga yakin tak yakin tu, dengar tak bunyi ataupun ada tak bau. Kalau bunyi pun tak ada, bau pun tak ada, jangan layanlah itu was-was. Itu was-was biar dia pergi jauh-jauh. Biar dia pergi jauh-jauh. Okey, boleh faham boleh clear Okey. Kak Ji ada nak tanya soalan ke? Ya Ustaz, saya kan beberapa kali kadang-kadang saya dah takbiratul ihram baca doa iftitah. Lepas saya baca surah saya dalam hati lah kan. Dah baca Fatihah ke belum? Lepas tu saya baca sekali Fatihah. Kemudian baru rokok. Boleh ke Ustaz macam tu? Baca tak apa, tak ada masalah. Boleh je, tak ada masalah. Maksudnya sepatutnya kalau kita lupa, sepatutnya bila kita lupa, sebab bacaan surah adalah datang selepas bacaan Fatihah. Maknanya kalau kita kata kita lupa bacaan Fatihah tu kan, kita pun bacalah sebab kita lupa kan. Kita baca Fatihah, lepas tu kita bacalah surah, lepas tu baru rokok. Itu yang terbaik lah sebab bacaan surah tu tempat dia, mauqi' dia, dia punya lokasi dia adalah selepas bacaan Fatihah. Tapi kalau rokok terus pun dia tidak batal sebab bacaan surah lepas Fatihah itu sunat. Ya, betul. Maka tak apa, insyaAllah dia bila was-was dia mari, kita fikir macam-macam ni memang dia marilah. Tapi itu tak apalah, ujian untuk kita. Moga-moga kita diberi kesabaran dan dengan kesabaran itu kita dapat pahala insyaAllah. Okey. Okey, sama-sama. Lepas tu saya nak tengok Intan Ustaz La Raza Rabbana inna na'udzubika minasyaitanir rajim. Kejap. Mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intan dekat mana La Raza ni apa? Raza tu typo, lafaz sebenarnya. Okey. Lafaz Rabbana innana na'udzubika minasyaitanir rajim. Ada jumpa ke dalam kitab ni? Ataupun jumpa dalam kitab lain? Dalam kitab intim. Dalam kitab intim ada bacaan itu ke? Ke kita belum sampai? Dekat footnote. Dekat footnote. Kejap, bagi saya masa sikit. Rabbana innana na'udzubika minasyaitanir rajim. Kejap. Dibaca dengan suara tinggi. Rabbana innana kejap. Rabbana innana na'udzubika minasyaitanir rajim. Kalau saya type dekat Google ni, dia bukan saya bergantung pada Google, maksudnya bila kita letak frasa itu, dia tak nampak ada pilihan mana-mana dalam website mana-mana, tapi tak apa, nanti saya akan cuba cari secara fast searching ni saya tak jumpa lagi. Nanti saya akan get back untuk teliti balik tentang bacaan Rabbana innana na'udzubika minasyaitanir rajim oleh Abu Hurairah ni juga. Saya tak pasti dalam intim tu dia ada bagi tahu tak ihalah atau indication kepada mana-mana rujukan yang dia ambil. Dia kata dari Abu Hurairah saja.
Dia cakap footnote tu lepas daripada daripada ayat yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Lepas tu Al-Hafiz mengatakan disampaikan oleh Asy-Syafi'i dalam kitab daripada jalur Saleh bin Abi Saleh berkata ketika Abu Hurairah menjadi imam, dia mendengar beliau membaca Rabbana inana na'udzubika minasyaitonir rajim dengan suara tinggi. Ini semua dekat footnote kan? Okey, tak apa. Saya akan cuba cari balik sebab saya akan cuba cari balik, nanti saya akan bagi tahu, saya akan cuba jawab yang ni. InsyaAllah secara detail sikit. Kalau saya jumpa, saya bagi tahu. Kalau tak jumpa, saya bagi tahu nanti. InsyaAllah. Okey, baik. Baik, itu dekat footnote kan? Terima kasih banyak Dalam kitab Hidayah pun sama footnote-nya. Footnote 65 muka surat 96. Okey, kejap saya tengok balik dekat footnote saya ni ada ke tak. Datang ke okey, kejap. Dekat atas ni tak ada. Dekat kitab Lawami' kejap. Dekat kitab Lawami' pun tak ada. Okey, so dekat saya tak jumpa. Nanti saya cuba dapatkan jawapan dia insyaAllah. Kalau saya jumpa. Kalau saya tak jumpa, saya bagi tahu juga tak jumpa. Nanti saya cuba cari. Okey, insyaAllah. Terima kasih banyak. Ini ilmu baru untuk saya juga. Terima kasih. Moga sama-sama dapat rahmat dan keberkatan insyaAllah. Okey, saya quote ni jap. Okay. Jadi kita boleh sambung kita boleh sambung. Saya minta maaf tak dapat jawab soalan tu. Nanti kita sambung insyaAllah. Okey, lepas tu dia kata kita dah pergi kepada watajibu qira'ah tasydid. Siapa yang kurang bacaan tasydid dia, maksudnya kurang tasydid dia di dalam solat, maka solat dia tidak sah sebab Fatihahnya tidak sah. Fatihahnya tidak sah. Lepas tu wayajibu ay yaqra'aha murattabatan mutawaliyatan, maka wajib untuk dia baca Fatihah itu secara tertib. Secara tertib maksudnya yang kita baca itulah a'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi itu urutan ayat dalam surah Fatihah. Siapa yang tunggang terbalik kat urutan itu tidak sah, ataupun siapa yang baca surah itu secara terpotong, dia baca Bismillahirrahmanirrahim lepas tu lama tanpa sebab lama berhenti, lepas tu tak boleh juga. Itu sebab dia kata syaratnya adalah secara mutawaliyah, murattabah mutawaliyah, secara mengikut aturan dan juga secara berterusan. Fa in taraka tartibaha aw mualataha lam tasih qira'atuhu. Maksudnya kalau dia tinggalkan susunan itu ataupun tidak meraihkan susunan itu ataupun ada terhenti dengan gap yang lama, maka bacaan itu tidak sah. Wa yu'adharu fi sukut biqadri tanaffus, dan dimaafkan, dibenarkan untuk kita berhenti di antara ayat-ayat itu ataupun wakaf-wakaf yang kita buat di dalam ayat itu, hanya sekadar kita mengambil nafas. Bukan suruh ambil nafas cepat-cepat, maksudnya ambil nafas macam biasa, perlahan-lahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu masih boleh diterima lah, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Lama sangat baru Alhamdulillahirabbil alamin. Dia tak boleh lah sebab dia terputus mualat tu. Dalam mazhab Syafi'i dia ada mualat. Mualat ni maksudnya berterusan berlakunya bacaan itu tidak tanpa ada terputus ataupun gap yang panjang tanpa uzur. Lepas tu Imam Nawawi dia kata apa? Walau sajadal ma'mumu ma'al imam litilawati. Kalaulah seorang makmum itu terpaksa ikut bersama imam untuk sujud tilawah. Kan ada orang masbuk, dia masuk lambat sikit, dia masuk imam terus sujud tilawah. Dia baru nak baca Bismillahirrahmanirrahim, lepas tu imam sujud tilawah, dia kena ikutlah sebab ju'ilal imam liyutamma bihi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata imam itu dijadikan untuk diikuti, maka dia kena ikut hukumnya. Au sami'a ta'minal imam fa ammana li ta'minihi, ataupun dia dengarkan imam ta'min menyebut amin dan dia pun kena ya amin sekali dengan makmum yang lain walaupun dia tengah baca Fatihah.
Okey. Au sa'ala rahmah, ataupun dia memohon, sebab dalam solat kita boleh meminta permohonan untuk kita minta rahmat, dirahmati, ataupun kita minta perlindungan daripada api neraka, dengan sebab apa? Biasanya kita dibolehkan baca perkara ni, kita minta rahmat, kita minta bebas dari api neraka ni bila imam dia sampai kepada ayat-ayat yang ada cerita tentang rahmat Tuhan, cerita tentang syurga neraka, cerita tentang azab dalam neraka, maka makmum kita ni kita boleh berdoa untuk kita dibebaskan daripada api neraka, bebaskan daripada kejahatan, Allah turunkan rahmat kepada kita. Wal ma'mumu fi athna'il Fatihah, dan makmum di tengah-tengah dia baca Fatihah itu lam tanqati' qira'atuhu ala asahhil wajhain. Maka dalam keadaan itu, walaupun dia aminkan, walaupun dia doa untuk elak daripada api neraka, walaupun dia kena turun sujud tilawah dengan imam, maka terpotongnya bacaan Fatihah dia pada ketika itu. Ada dua pendapat. Ada yang kata dia kena baca balik, ada yang kata dia boleh teruskan, sebabnya dia kata li'annahu ma'dzur, sebab dia dalam keadaan uzur. Uzur dekat sini adalah uzur apa? Uzur dekat sini adalah uzur sebab dia tak boleh nak baca berterusan, sebab dia kena ikut imam turun sujud tilawah. Dia kena takminkan imam bersama-sama makmum. Dia kena doa untuk elakkan diri dia daripada kena api neraka, atau minta tolong daripada Allah Ta'ala turunkan rahmat. Maka itu dalam konteks ma'zur ataupun dimaafkan uzur di dalam solat, untuk dia ada gap sikit lah, ada gap sikit. Tapi janganlah doa panjang-panjang sangat, sebab nanti dia jadi macam perkara itu tidak dibuat. Perkara itu tidak diamalkan begitu oleh Nabi Muhammad SAW. Maksudnya tidak ada riwayat yang datang panjang, doa gapnya lama. Tak, sebab perkara ini dibahaskan oleh para ulama. Dibolehkan minta tu bukanlah minta lama sangat. Tak minta jauh daripada api neraka, minta Allah turunkan rahmat secara simple, lepas tu sambung balik baca Fatihah. Jangan ada gap yang lama di antara ayat-ayat di dalam Fatihah itu. Boleh? Ada soalan lain? Sekejap. Apabila menghilangkan satu tasydid maka batal bacaan. Perlukah ulang semula bacaannya, Ustaz? Okey. Sekarang ni kita bila kita baca Quran, itu sebab dia bagi tahu tadi dalam bismillah ada 3 tasydid. Maknanya kita akan detect tasydid kita tu, yakin tak yakin tu selepas satu ayat lah. Tidaklah sampai lepas waladhdallin baru kita fikir tasydid aku cukup tak lagi. Kalau ragu-ragu yang tu dia jadi susah lah sikit. Tu sebab dalam semayang ni kita kalau boleh elakkan ragu-ragu tu. Jangan layan lah. Kalau dah baca dah, maksudnya dengan kita kena perbaiki bacaan tu pada awal. Bila orang dah usaha perbaiki bacaan itu dari awal, bila dia solat, mungkin dia tertinggal 1-2 tasydid tanpa sedar, makanya dia dimaafkan lah. Tapi bagi orang yang tinggal tasydid tanpa sedar dan dalam keadaan dia tidak ada effort pun, tidak ada usaha pun untuk membaca Fatihah dengan baik, maka itu yang tidak boleh. Itu yang tak boleh. Ataupun dia tahu tasydid tu tapi dia Bismillahirrahmanirrahim, tak boleh lah. Bismillahirrahmanirrahim, dia tak ada tasydid langsung. Okey? Jadi maka kalau dengan itu dia kena ulang lah. Tapi kalau kata apabila menghilangkan satu tasydid, perlukah ulang semula? Kalau ulang semula, memang kalau memang yakin, maksudnya datang rasa macam kuat ragu-ragu tu, kena ulang semula lah. Ulang ayat yang kita lupa, kita terlepas tasydid tadi tu. Tu sebab saya kata baca tu kena teliti awal-awal. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim, dah yakin, settle. Satu saya settle. Jangan sampai habis baru kita nak fikir balik, aku dah okey ke tasydidnya. Jadi yang tu yang kita kena susun dan rancang kita punya solat. Jika ada yang baca simpul di tempat pedas itu, adakah yang ni tak apa, yang ni yang Puan Rasidah, yang ni yang kita kata ada effort, ada usaha, dah cuba, dah nak jadi macam itik serati Dia di antara cara juga banyak dah sebenarnya ulama guru-guru tajwid kita ajar kita nak sebut macam mana kan.
Jadi kalau kita dah cuba, tak apa. Kalau kita tak boleh juga, tak apalah. Wallahualam, itu moga-moga Allah ampunkan kita. Di antara caranya kita kena letak alif dekat depan huruf kan. So kalau dia alif, dia matikan huruf tu supaya ada banyak ruang untuk kita sebut compare dengan kita nak kata ha, hu, hi. Maka yang tu mungkin kurang sikit, tapi kalau kita sebut kaedah yang lain, maksudnya nak bagi kita faham, nak bagi kita boleh sebut huruf itu dengan baik, ulama kata letak alif di hadapan, di depan, dan matikan huruf tu jadi yang tu antara caranya lah. Maka tak apa sampai mati pun kita duduk depan cermin mengamalkan untuk kita buat latihan-latihan makhraj huruf ni, maka teruskanlah. Dan teruskan usaha, teruskan solat. Kalau solat tu tak dapat dia usurkan. Dia tips dia Ustaz, tips dia kalau kalau surat pedas, kalau saya lah kan, dia kena kepitkan anak tekak tu, ha pedas tu. Kepitkan anak tekak tu, dia dah beza, ha simple dengan ha pedas memang dah ada beza kat situ. Kita dapat rasa sendiri. Cuma kita kena praktikkan benda tu. Ha pedas tu kepitkan anak tekak je. Itu je, simple. Betul. InsyaAllah. Terima kasih Pak Ainun. Cumanya itulah sebab nak kepitkan anak tekak tu, kadang-kadang ada orang yang memang sebab saya duk mengajar budak-budak, dia memanglah kalau mengajar budak-budak kita akan nampak macam mana, kalau mengajar orang tua kita akan nampak macam mana dia punya kesukaran tu. Tapi tak apalah, yang pentingnya ulama kata juga, terima kasih Pak Ainun, itu banyak cara kan, kita dah belajar tentang bagaimana nak perbaiki makhraj tu, semoga mendapat keberkatan. Tetapi ada juga yang ulama dia bagi tahu, okey, contohnya lah, contoh di antara ha dengan ha, boleh tak kita buat dua huruf ni berbeza sikit, walaupun orang kata ha awak tu sama je dengan ha, tapi tak apa, kita tahu tak kita boleh bezakan. Contohnya macam ha. Jadi ha tu dia tak nampaklah macam ha sangat, tapi dia beza daripada ha. Maka boleh amalkan benda ni, maksudnya kalau macam ha lah, tapi ha tu itu Ar-Rahmanir Rahim. Contohnya sikit. Contohnya macam orang yang tak boleh sebut ha sangat ni, dia bakal baca bismillah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia akan lembut sangat ha tu, Rahim. Dia nak tekan takut jadi ha. Dia nak tekan sangat takut tak jadi, maka dia lalukan sikit je. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun Bismillahirrahmanirrahim. Okey dah, insyaAllah. Janji ada usaha. InsyaAllah janji ada usaha. Jangan bunyi langsung Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak rasa Puan Rashidah sampai tahap bunyi rahim. Betul tak? Dia ada bunyi rahim, tapi tak nipih macam orang lain buat. Maka itu ujian untuk kita. Maka teruskan usaha buat latihan. Semoga sampai pada ketikanya insyaAllah kita dapat. Ataupun kita mati dalam keadaan kita terus mencuba, maka pahala-pahala kita mencuba tu insyaAllah Allah tidak akan abaikan insyaAllah. Kalau makmum tengah baca Al-Fatihah, maka wajib mengamin ke imam. Betul. Tapi itulah, bila makmum baca Fatihah, kita fikir balik. Bila keadaan yang makmum baca Fatihah, dia kena aminkan imam. Solat yang macam mana, saya pun tak dapat nak pasti yang ni. Yang ni kelemahan saya lah ni, kekurangan saya. Saya tak pasti macam mana keadaan makmum baca Fatihah, dia baca Fatihah untuk apa? Sedangkan imam tak habis baca Fatihah lagi. Ataupun dia baca, sebab ada juga yang kata baca Fatihah masa imam, contohnya imam baca Bismillahirrahmanirrahim, dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada juga. Cuma saya tak pasti pendapat tu macam mana. Tetapi amalannya adalah selepas baca Fatihah habis, baru kita baca Fatihah habis. Macam tu. So, kalau itu sebabnya dia kata tadi tu, dia kata au sami'a ta'minal imam fa'ammana li ta'minihi. Maksudnya dia tengah baca Fatihah, dia dengar imam amin, dia kena aminkan ikut imam, maka dia terputus tak bacaan Fatihah dia terputus. Maka terputus itu dalam tempoh waktu yang begitu, dia dimaafkan dan dia terus sambung balik. Itu sebab dia bagi contoh kat sini, sama ada dia kena sujud tilawah dengan imam, kan terpotong, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, imam pun turun, Allahu Akbar, sujud tilawah, dia kena ikut.
Tiba-tiba dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam kata amin, dia pun kena amin. Ataupun bila imam sampai bismillahirrahmanirrahim, kita dah baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam nak baca surah contohnya. Kita ingat, kita kata oh aku minta Allah turunkan rahmat kepada aku, macam tu. Maka terhentinya bacaan Fatihah dalam tempoh-tempoh yang begitu dengan sebab-sebab begitu dimaafkan insya-Allah, dan dia terus sambung balik untuk baca Fatihah. Dia tidak diambil dari awal, disambung saja. Contohnya macam dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lepas tu dengar imam amin, dia pun amin. Dia sambung balik ihdinas siratal mustaqim. Dia sambung terus selepas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu. Dia tak ambil daripada mula baliklah, sebab dia dimaafkan dari dalam keadaan itu. Boleh perkara mana yang membuatkan kita fokus dalam solat, Pak Intan? Untuk jaga tasdid lah, untuk jaga tasdid cukup ketat, betul. Untuk jaga tasdid betul. Saya baru baca mesej tu, insya-Allah. Terima kasih. Betul, kita kena sebenarnya dalam buat kerja ni kita kena fokus jaga Fatihah kita, jaga bacaan kita dalam solat. Semoga kita jadi orang yang bersolat tu sebagai solat, kata solat muwaddi'. Solat yang seolah-olah inilah solat terakhir kita. Lepas kita solat ni mungkin kita mati, ataupun tengah kita solat kita mati. Macam itulah kita rasa untuk kita bersolat, supaya solat kita tu datang dengan keadaan yang betul-betul bagus. Okey? Betul Sudira. Mungkin dia tahu imam akan baca surah pendek. Okey. Jika kita sedang baca Fatihah, tiba-tiba batuk atau bersin, kita kena undur satu ayat ke belakang. Dia tengok dekat mana kita berhenti tu. Dia tengok kat mana. Contohnya macam ambil lah balik iyyaka, jangan iyyaka na'budu. Yang tu macam tak kenalah, memang kena ambil balik sebab dia terputus dalam keadaan terputus perkataan. Bila terputus perkataan dia kena ambil balik. Tapi kalau macam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak apa, sebab makna yang pertama itu dia dah sudah sempurna, dan selepas itu sambung wa iyyaka nasta'in, tidak ada masalah insya-Allah. Boleh Saya minta maaf kena berhenti awal juga hari ni sebab nak kena pergi ke Gemencih nak ambil anak pula kat asrama dia orang balik sekolah. Boleh Saya minta maaf, tak apa InsyaAllah kita berhenti dekat li'annahu ma'dzur. Sesungguhnya dia dimaafkan dengan sebab dia berhenti dengan sebab ikut imam, dengan sebab mengaminkan, kan? Boleh InsyaAllah nanti kita sambung. Kalaulah seseorang itu melagu-lagukan Fatihah itu, kan? Ada tak selepas itu ada perkataan itu dalam terjemahan, maksudnya bagi orang yang melagu-lagukan Fatihah ataupun dia buat kesilapan dalam baca Fatihah. Melagukan tu tak apa. Yang maksud melagukan ni maksudnya melagukan sehingga ubah makna. Melagukan sampai ubah makna. Macam saya katalah lepas takbir Allahu Akbar. Tak boleh lah. Yang tu tak boleh. Nanti kita akan sambung untuk sesi depan insya-Allah dalam bab kesalahan-kesalahan lain dalam bacaan Fatihah. Okey, kejap. Boleh ke makmum bacaan surah selain daripada surah Fatihah dengan surah lain? Bolehkah makmum baca bacaan surah selain daripada surah Fatihah dengan surah lain? Yang ni saya tak faham. Pinggiran Hajah Samsiah. Macam mana tu? Maksudnya kan kalau Al-Fatihah, selepas Al-Fatihah kita baca surah lain kan. Contoh imam baca surah yang panjang, jadi makmum baca surah lain, bolehkah? Dia sebenarnya kalau ikut boleh, tak ada masalah. Tapi kalau ikutnya kita baca satu surah, maksudnya bila kita dah baca Fatihah, kita tunggu je imam habiskan surah dan kita sujud je terus. Tidak ada masalah. Tapi kalau nak baca itu ada yang kata boleh, ada yang kata boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Cumanya kalau ikut dalam mazhab lain, dalam mazhab Maliki contohnya kan, mereka lebih mengutamakan untuk kita mendengar apa yang imam baca. Sebab mendengar bacaan imam itu juga mengikut sunnah Nabi dan mengikut apa yang Allah suruh buat dalam Quran, kan? Bila Allah kata wa idza quri'al Quran fastami'u lahu
wa ansitu. Bila dibacakan Quran, maka kamu dengar dan diam. Maka itu juga satu perkara yang kalau ikut mazhab lain, kalau mazhab Maliki sebenarnya mereka tidak ada untuk solat yang kuat ini, solat Isyak, Maghrib, rakaat pertama, rakaat kedua, untuk subuh, solat rakaat pertama dengan kedua, sebenarnya makmum dia tak baca apa-apa pun sebenarnya. Dia dengar je imam baca Fatihah dan dia dengar je imam baca surah dan dia berrokok dengan imam. Itu mazhab lain lah. Cuma dalam mazhab Syafi'i kita dibenarkan untuk baca Fatihah disebabkan mazhab Syafi'i memegang pendapat kata tak ada baca Fatihah tidak ada solat. Maksudnya tidak sah solat, maka baca Fatihah. Dan lepas baca Fatihah, teruskan dengar apa imam baca, surah panjang ke pendek ke kita dengar dan kita sujud dengan imam, insya-Allah. Okey, ada soalan lain kita. Okey, setakat ni tak ada soalan lain. Alhamdulillah kita boleh berhenti. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan saya ya. Jazakallahu khair al-Fadhil Ustaz Muhammad Azhar, dan terima kasih atas pencerahan ilmu yang cukup jelas terperinci melalui kitab Al-Azkar ini, dan kita akan sambung topik ini lagi di kemudian hari. Dan walaupun kita tengok amalan itu mudah dan ringkas, tapi besar pahala dan kelebihannya menurut hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan terima kasih kepada pihak penaja yang menyumbang tajaan slot ini, dan semoga tajaan ini membuat sumbangan yang bekalan indah menuju ke akhirat kelak. Dan ucapan terima kasih kepada para jemaah yang sudi hingga teruskan ke akhir majlis ini, dan teruskanlah dengan bacaan Al-Kahfi bersama dengan Ustaz Muhammad Rahmat sebentar saja lagi. Dan bagi menangguhkan majlis Ustaz, mohon tutup dengan tasbih kafarah dan surah. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.